Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah bagi kursus sintaksis bahasa Melayu iaitu Encik Osman bin Abdul Aziz dan para penonton yang dikasihi sekalian. Hari ini kumpulan saya yang terdiri daripada Wan Nur Anissa, Su Amira Sefia dan juga Flavia Angel akan membentangkan kerja khusus sintaksis bahasa Melayu iaitu proses penerbitan ayat antara ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Terlebih dahulu kami akan membentangkan tentang apakah jenis-jenis ayat majmuk, proses penerbitan ayat dan banding beza proses penerbitan ayat antara ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merba di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata kami sembah, pembuka bicara. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan proses penerbitan ayat? Proses penerbitan ayat atau kata nama lainnya ialah proses transformasi ayat adalah suatu proses gramatis yang melibatkan rumus transformasi yang berfungsi mengubah struktur, memperluaskan suatu unsur dalam ayat ataupun frasa. Manakala proses penerbitan ayat mengikut teori transformasi generatif ialah rumus-rumus akan mengubah aturan ataupun struktur ayat dengan memperluaskan sesuatu ayat atau frasa. Dalam bahasa Melayu, terdapat 3 transformasi dalam ayat, seperti pengguguran, penyusunan semula, dan perluasan. Baiklah, kita mulakan dengan proses perluasan ayat. Proses perluasan ialah proses meluaskan ayat dengan cara menambahkan unsur-unsur dalam ayat yang baharu. Menurut Suraya Capakia pula, proses perluasan ialah proses penambahan unsur baru ke dalam ayat, sehingga membentuk ayat yang baharu, yang mana unsur yang ditambah tidak mengubah makna asal, tetapi hanya meluaskan ayat. Menurut alias Muhammad Yatim, proses perluasan ayat terbahagi kepada 4 bentuk, iaitu proses perluasan frasa nama sebagai subjek, proses perluasan frasa predikat, proses perluasan kata hubung, dan yang terakhir proses perluasan melalui proses komplementasi. Perluasan frasa predikat, iaitu frasa nama dalam predikat bertugas sebagai objek boleh diperluas dengan pemancangan ayat relatif. Contohnya, Zenda mengusik budak itu. Ayat yang kedua, budak itu cantik. Hasilnya, Zenda mengusik budak yang cantik itu. Yang tersebut adalah unsur baharu yang ditambahkan untuk meluaskan suatu ayat itu. Baiklah, apa pula yang dimaksudkan dengan keempat-empat jenis perluasan ayat tersebut? Yang pertama ialah perluasan frasa nama sebagai subjek, iaitu perluasan frasa nama melalui pemancangan ayat relatif. Contoh yang kita dapat lihat seperti dalam jadual ialah budak itu adik sepupu saya. Ayat yang kedua, budak itu bermain bola. Selepas melalui proses perluasan, ayat yang baharu akan terbentuk seperti budak yang bermain bola itu adalah sepupu saya, yang mana perkataan yang di sana adalah unsur baharu yang ditambah ke dalam ayat. Seterusnya, perluasan dengan kata hubung, iaitu perluasan melalui penggabungan antara dua frasa yang sama dengan menggunakan kata hubung seperti dan, tetapi, kerana, jika, walau bagaimanapun dan sebagainya. Contohnya, Carol suka menyanyi. Katrina tidak suka akan bunyi bising. Hasilnya, Carol suka menyanyi, tetapi Katrina tidak suka akan bunyi bising. Perluasan melalui proses komplementasi, iaitu proses yang melibatkan pengubahan ayat menjadi frasa nama dan memancang pada ayat yang lain menghasilkan perluasan kepada ayat. Menurut Suraya Capakia,
Peluasan melalui proses komplementasi dikatakan sebagai proses memancangkan ayat komplement ke dalam ayat induk. Contohnya, dia mengesyaki sesuatu. Rahman mencuri buku notanya. Hasilnya, dia mengesyaki bahawa Rahman mencuri buku notanya. Kita teruskan dengan proses penyusunan semula. Menurut Suraya Chapakia, proses penyusunan semula berlaku seperti pengguguran atau penambahan beberapa unsur dalam ayat, namun tidak berlaku perubahan dalam makna ayat. Dalam proses penyusunan semula berlaku perubahan dan pengguguran bagi perkataan tertentu. Penggantian atau penambahan perkataan lain juga berlaku. Proses ini terbahagi kepada 3 bentuk, iaitu penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, penyusunan semula frasa nama sebagai objek, dan penyusunan semula melalui ayat sonsang. Proses penerbitan ayat dalam bentuk penyusunan semula frasa nama sebagai subjek melibatkan perubahan atau transformasi ayat aktif kepada ayat pasif. Dan proses ini melibatkan frasa nama ganti nama diri pertama dan kedua. Seperti, saya masukkan tasbih. Selepas melalui proses penyusunan semula frasa nama sebagai subjek, ayat pasif akan terbentuk, seperti tasbih saya masukkan. Seterusnya, proses penyusunan semula melalui ayat sonsang adalah bentuk yang melibatkan ayat yang mengandungi keterangan seperti masa, tempat, syarat, sebab, dan sebagainya. Dalam konteks ini juga, ayat-ayat tersebut akan disonsangkan melalui proses penyusunan semula. Ayat ini disonsangkan bertujuan untuk menerbitkan ayat baharu dengan frasa kerja yang menduduki bahagian hadapan ayat. Contohnya, dia berjaya dengan cemerlang kerana dia rajin berusaha. Dan apabila disonsangkan, ayat baharu akan terbentuk seperti kerana dia rajin berusaha, dia berjaya dengan cemerlang. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek. Penyusunan semula frasa nama sebagai objek melibatkan ayat yang mempunyai 2 objek, iaitu objek tepat dan objek CP. Proses ini juga melibatkan penumbuhan objek langsung yang baharu dengan cara menggerakkan frasa nama daripada kedudukan objek yang tak langsung. Seperti, ayah menghadiahi anaknya sebatang rod pancing. Selepas mengalami proses penyusunan semula frasa nama sebagai objek, ayat baharu terbentuk, iaitu ayah menghadiahkan sebatang rod pancing kepada anaknya. Jika kita lihat, pada asalnya anaknya ialah objek tepat dan sebatang rod pancing merupakan objek CP. Tetapi proses penyusunan frasa nama sebagai objek menyebabkan objek tepat berubah susunan kepada objek CP. Seperti ayat baharu, iaitu ayah menghadiahkan sebatang rod pancing kepada anaknya. Dan menurut Arbak Osman pada tahun 1980, rumus penyusunan semula frasa nama sebagai objek ini kadang-kalanya memerlukan akhirankan pada kata kerja dalam ayat tersebut, seperti ayah menghadiahi dan ayah menghadiahkan. Selepas menambah akhirankan, unsur yang baru juga akan ditambah seperti kepada. Namun, jika ditambah dengan akhirankan dan unsur kepada, ayat tersebut tidak berubah makna. Seterusnya, kita beralih kepada proses pengguguran. Transformasi yang melibatkan proses pengguguran adalah berkait dengan pengguguran unsur-unsur tertentu dalam representasi dalaman, menurut Suraya Chapakia. Disebabkan pengguguran itu, unsur-unsur tersebut tidak lagi wujud dalam ayat yang diterbitkan. Zainal Abidin Kasim 2007.
Secara umumnya, transformasi yang melibatkan proses pengguguran berkait dengan penghilangan unsur-unsur tertentu dalam binaan ayat daripada struktur dalaman. Disebabkan pengguguran ini, unsur-unsur tersebut tidak lagi wujud dalam ayat yang diterbitkan pada peringkat permulaan. Yang terakhir adalah pengguguran frasa nama sebelum frasa relatif. Pengguguran ini berlaku apabila dua ayat dicampurkan, yaitu ayat relatif dipancangkan ke dalam ayat induk. Sama ada frasa nama tersebut berperanan sebagai objek maupun subjek dalam ayat tersebut. Misalnya, budak yang menunggang kuda itu adik saya. Pada awalnya, ayat tersebut adalah budak itu adik saya. Budak itu menunggang kuda. Maka dapat kita lihat bahwa adik merupakan frasa nama sebelum frasa relatif, maka ianya digugurkan. Ayat yang terhasil ialah yang menunggang kuda itu adik saya. Contoh seterusnya ialah pengguguran dalam frasa adjektif. Pengguguran dalam frasa adjektif dapat dilihat apabila salah satu frasa adjektif digugurkan dalam ayat ini. Stesen kereta api dekat dari sini. Hospital dekat dari sini. Stesen kereta api dan hospital dekat dari sini. Perkataan dekat di sana digugurkan salah satunya kerana mengalami pengulangan. Seterusnya, proses pengguguran pada keseluruhan frasa predikat boleh berlaku apabila frasa predikat yang serupa terdapat dalam ayat majmuk. Nik Safia Karim 2008. Angel tidak pernah bergaduh dan Anissa tidak pernah bergaduh. Oleh kerana perkataan frasa tidak pernah bergaduh di sana merupakan frasa yang sama, maka ia digugurkan dan menghasilkan ayat yang baharu seperti Angel dan Anissa tidak pernah bergaduh. Seterusnya kita beralih kepada pengguguran frasa predikat. Pengguguran frasa predikat melibatkan pengguguran keseluruhan frasa predikat sama ada frasa kerja, frasa nama maupun frasa adjektif yang serupa. Misalnya, Hakimi membeli gula-gula susu dan Sefia membeli gula-gula susu. Perkataan membeli di sana adalah frasa kerja yang serupa. Maka, pengguguran salah satu daripada frasa kerja tersebut dilakukan. Dan ayat baharu yang terbentuk adalah Hakimi dan Sefia membeli gula-gula susu. Secara umumnya, proses pengguguran terbahagi kepada 3 bentuk, yaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek, pengguguran frasa predikat, dan pengguguran frasa nama yang mendahului frasa relatif. Pengguguran frasa nama sebagai subjek melibatkan 2 bentuk, yaitu pengguguran subjek kata ganti nama diri kedua dalam ayat perintah dan pengguguran subjek yang serupa dalam ayat majmuk. Contohnya, Za'ba memberi contoh ayat kamu pergi. Kamu di sana adalah kata ganti nama diri kedua. Dan apabila mengalami pengguguran frasa nama sebagai subjek dalam ayat perintah, ayat baru yang terbentuk adalah pergi. Dan pengguguran subjek serupa dalam ayat majmuk pula. Contohnya, tuan dan puan-puan dipersilakan masuk. Ayat baharu yang terbentuk ialah dipersilakan masuk. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada topik ayat majmuk. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 2015, ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan 2 ayat tunggal atau lebih dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara-cara yang tertentu sehingga menjadikannya ayat yang baharu. Ayat majmuk terbahagi kepada 3 jenis, iaitu ayat majmuk gabungan, ayat majmuk pancangan dan juga ayat majmuk campuran. Walau bagaimanapun, fokus kita pada hari ini ialah ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk campuran. Seterusnya kita lihat kepada ayat majmuk gabungan. Menurut Nik Safiah Karim pada tahun 2015, ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada 2 ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan mencantumkan atau menggabungkan ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung. Dan kata hubung yang sesuai bagi ayat majmuk gabungan ialah seperti dan, atau, serta, sambil, tetapi dan sebagainya.
Beralih pula kita kepada pembentukan ayat majmuk gabungan. Ayat majmuk gabungan boleh terbentuk dengan hanya melibatkan 3 komponen utama iaitu ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2. Dan kedua-dua ayat ini mestilah dihubungkan dengan kata hubung. Komponen yang pertama yang perlu ada bagi membentuk ayat majmuk gabungan ialah ayat tunggal 1, komponen kedua ialah ayat tunggal 2 dan komponen ketiga ialah kata hubung yang hadir di antara ayat tunggal 1 dan ayat tunggal kedua. Okey, baiklah. Seterusnya kita beralih kepada proses penerbitan ayat dalam ayat majmuk gabungan. Seperti yang telah dipelajari sebentar tadi, proses pembentukan ayat majmuk gabungan adalah terdiri daripada 3 komponen utama iaitu ayat tunggal 1, ayat tunggal 2 dan juga kata hubung. Contoh bagi ayat majmuk gabungan yang pertama ialah ayat tunggal 1-nya berbunyi Amir sedang bermain bola dan ayat tunggal 2-nya ialah Hasan sedang bermain bola. Kedua-dua ayat tunggal tersebut telah digabungkan dengan kata hubung dan membentuk ayat majmuk gabungan Amir dan Hasan sedang bermain bola. Berdasarkan ayat majmuk gabungan tersebut, terdapatnya proses penerbitan ayat iaitu proses pengguguran frasa predikat dan perluasan dengan kata hubung. Proses pengguguran frasa predikat berlaku apabila frasa predikatnya iaitu sedang bermain bola wujud dalam kedua-dua ayat tunggal menyebabkan salah satu unsur frasa predikat yang sama mesti digugurkan membentuk ayat Amir dan Hasan sedang bermain bola, bukannya ayat Amir sedang bermain bola dan Hasan sedang bermain bola. Manakala proses perluasan dengan kata hubung pula berlaku apabila kata hubung dan digunakan bagi menggabungkan ayat tunggal 1 dan ayat tunggal 2 bagi memperluaskan lagi ayat tunggal tersebut, membentuk ayat majmuk gabungan. Dan contoh yang kedua pula ialah ayat tunggal 1 berbunyi Aswa pelajar baharu dan ayat tunggal kedua ialah Aswa rajin belajar. Kedua-dua ayat tunggal tersebut digabungkan dengan menggunakan kata hubung dan membentuk ayat majmuk gabungan Aswa pelajar baharu dan rajin belajar. Berdasarkan ayat majmuk gabungan tersebut, terdapat proses penerbitan ayat iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek dan perluasan dengan kata hubung. Proses pengguguran frasa nama sebagai subjek berlaku apabila frasa nama sebagai subjek iaitu Aswa wujud dalam kedua-dua ayat tunggal menyebabkan salah satu unsur frasa nama sebagai subjek mesti digugurkan dan membentuk ayat Aswa pelajar baharu dan rajin belajar, bukannya Aswa pelajar baharu dan Aswa rajin belajar. Seterusnya terdapat proses perluasan dengan kata hubung. Hal ini kerana kata hubung dan wujud bagi membentuk kedua-dua ayat tunggal tersebut bagi menggabungkan kedua-dua ayat tunggal tersebut bagi membentuk ayat majmuk gabungan. Hal ini adalah untuk memperluaskan lagi ayat tunggal tersebut. Seterusnya, contoh yang ketiga ialah Farzana memandang saya pada ayat tunggal pertama dan Farzana tersenyum iaitu ayat tunggal yang kedua. Kedua-dua ayat tunggal tersebut telah digabungkan dengan menggunakan kata hubung sambil membentuk ayat majmuk gabungan Farzana memandang saya sambil tersenyum. Berdasarkan ayat majmuk gabungan tersebut, terdapat proses penerbitan ayat iaitu pengguguran frasa nama sebagai subjek dan juga proses perluasan dengan kata hubung. Hal ini kerana pengguguran frasa nama sebagai subjek iaitu frasa nama Farzana wujud dalam kedua-dua ayat tunggal menyebabkan unsur frasa nama sebagai subjek salah satu daripadanya mesti digugurkan kerana terdapat unsur yang sama. Oleh itu, ayat yang terbentuk ialah Farzana memandang saya sambil tersenyum, bukannya Farzana memandang saya sambil Farzana tersenyum. Dan perluasan dengan kata hubung berlaku kerana kata hubung sambil digunakan bagi memperluaskan ayat tunggal tersebut dan menggabungkan kedua-dua ayat tunggal membentuk ayat majmuk gabungan Farzana memandang saya sambil tersenyum. Baiklah, seterusnya kita beralih kepada ayat majmuk campuran. Apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk campuran? Menurut Nik Safiah Karim, pada tahun 1993, ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat, iaitu campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai jenis ayat majmuk. Manakala, menurut Abdul Hamid Mahmud pada tahun 2000, ayat majmuk campuran ialah ayat majmuk yang terbentuk daripada campuran ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk pancangan. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh bagi ayat majmuk campuran. Contoh yang pertama ialah ibu sedang memasak tetapi adik yang sakit sedang menangis. Ayat tersebut merupakan ayat majmuk campuran kerana terdiri daripada ayat tunggal iaitu ibu sedang memasak dan juga ayat majmuk pancangan relatif iaitu adik yang sakit sedang menangis. Ayat adik yang sakit sedang menangis pula
terdiri daripada dua ayat tunggal iaitu adik sakit dan juga adik sedang menangis. Ayat adik sedang menangis telah dipancangkan ke dalam ayat adik sakit menggunakan kata hubung pancangan relatif yang. Oleh itu, ayat majmuk campuran yang terhasil boleh dikatakan terbentuk daripada gabungan ayat tunggal dan juga ayat majmuk pancangan relatif. Berdasarkan ayat ibu sedang memasak tetapi adik yang sakit sedang menangis, terdapat proses penerbitan ayat iaitu proses perluasan dengan kata hubung. Hal ini kerana kata hubung tetapi telah wujud bagi menggabungkan dan memperluaskan lagi kedua-dua ayat tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat contoh yang kedua bagi ayat majmuk campuran iaitu kereta yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual olehnya. Ayat tersebut terdiri daripada 3 ayat tunggal iaitu kereta itu sentiasa rosak, kereta itu dibaiki olehnya dan kereta itu dijual olehnya. Walau bagaimanapun, ayat tunggal yang kedua iaitu kereta itu dibaiki olehnya telah dipancangkan ke dalam ayat kereta itu sentiasa rosak dengan menggunakan kata hubung pancangan relatif yang membentuk ayat kereta yang sentiasa rosak itu dibaiki olehnya. Manakala ayat tunggal yang ketiga kekal seperti sedia kala. Dan ayat majmuk pancangan relatif yang terhasil sebentar tadi telah digabungkan dengan ayat tunggal ketiga menggunakan kata hubung lalu membentuk ayat majmuk campuran kereta yang sentiasa rosak itu dibaiki lalu dijual olehnya. Berdasarkan ayat majmuk campuran yang terbentuk itu, terdapatnya proses penerbitan iaitu proses perluasan dengan kata hubung iaitu kata hubung lalu yang hadir untuk memperluaskan lagi ayat tersebut. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada contoh bagi ayat majmuk campuran yang ketiga iaitu Alif memberitahu bahawa wanita yang baik itu telah meninggal dunia. Ayat tersebut merupakan ayat majmuk campuran kerana terdiri daripada ayat tunggal iaitu Alif memberitahu sesuatu dan juga ayat majmuk pancangan relatif iaitu wanita yang baik itu telah meninggal dunia. Kedua-dua ayat tunggal dan ayat majmuk pancangan relatif tersebut telah dihubungkan dengan kata bahawa membentuk ayat majmuk campuran iaitu Alif memberitahu bahawa wanita yang baik itu telah meninggal dunia. Oleh itu, proses penerbitan ayat yang terdapat dalam ayat majmuk campuran tersebut ialah proses perluasan melalui proses komplementasi. Hal ini kerana perkataan bahawa wujud bagi memperluaskan lagi kedua-dua ayat tersebut. Sekarang kita masuk kepada banding beza proses penerbitan ayat antara ayat majmuk campuran dan ayat majmuk gabungan. Selain itu, dalam ayat majmuk gabungan pula mengalami proses pengguguran dari segi frasa nama sebagai subjek dan juga pengguguran frasa predikat. Namun, dalam ayat majmuk campuran tidak mengalami sebarang proses pengguguran. Jika kita melihat daripada slide ini, terdapat dua perbezaan yang dapat dilihat, iaitu ayat majmuk campuran mengalami proses perluasan dengan kata hubung dan juga proses komplementasi. Manakala dalam ayat majmuk gabungan hanya mengalami proses perluasan dengan kata hubung. Persamaan yang terdapat daripada kedua-dua ayat majmuk ini adalah kedua-dua ayat majmuk ini mengalami proses perluasan dengan kata hubung dan tidak mengalami proses penerbitan ayat melalui proses penyusunan semula. Sekarang kita masuk kepada contoh banding beza proses penerbitan ayat dalam ayat majmuk campuran. Dalam ayat ini terdapat dua ayat tunggal yang dapat dihasilkan kepada ayat majmuk campuran. Yang pertama adalah artis Korea itu terkenal. Artis Korea itu sangat kacak. Lalu dapat dihasilkan kepada ayat majmuk campuran iaitu artis Korea yang terkenal itu sangat kacak. Proses penerbitan ayat yang berlaku dalam ayat ini adalah perluasan frasa nama sebagai subjek, di mana kita lihat ayat yang diulang selama 2 kali adalah artis Korea itu. Yang kedua, contoh ayat kedua adalah Intan membeli kasut itu. Kasut itu sangat cantik.
Ayat majmuk campuran yang dihasilkan adalah Intan membeli kasut yang sangat cantik itu. Proses penerbitan yang berlaku adalah peluasan sebagai predikat, di mana ayat yang telah berulang adalah kasut itu. Setelah kita beralih kepada contoh yang ketiga, iaitu Abda bertegas untuk ke sekolah. Abda demam. Ayat majmuk campuran yang dapat dihasilkan adalah Abda bertegas untuk ke sekolah walaupun dia demam. Proses penerbitan ayat yang berlaku adalah peluasan dengan kata hubung, di mana kata hubung yang digunakan dalam ayat ini adalah walaupun. Yang seterusnya, doktor itu memberitahu. Doktor tersebut ingin memberitahu sesuatu dan penyakit COVID-19 semakin teruk pada hari ini. Ayat majmuk campuran yang dapat dihasilkan adalah doktor itu memberitahu bahawa penyakit COVID-19 semakin teruk pada hari ini. Di mana kita dapat lihat proses penerbitan yang berlaku adalah peluasan melalui proses komplementasi. Iaitu doktor itu ingin memberitahu sesuatu kepada seseorang. Lalu kata hubung yang kita gunakan adalah bahawa. Sekarang kita masuk kepada banding beza proses penerbitan ayat dalam ayat majmuk gabungan. Seperti yang kita telah bincangkan tadi, proses pengguguran berlaku dalam ayat majmuk gabungan dan proses penerbitan ayat yang berlaku dalam ayat majmuk gabungan adalah peluasan dengan kata hubung sahaja. Di mana contoh yang pertama kita dapat lihat adalah Raihan suka bermain badminton. Faris suka bermain badminton. Ayat majmuk gabungan yang dapat dihasilkan adalah Raihan dan Faris suka bermain badminton, di mana kata hubung telah digunakan dalam ayat ini iaitu dan. Dan proses penerbitan yang berlaku adalah pengguguran frasa predikat dan juga peluasan dengan kata hubung. Baiklah, kita kepada contoh ayat yang kedua iaitu peguam itu sangat tegas. Peguam itu melakukan tugasnya. Contoh ayat yang dapat dihasilkan adalah peguam itu sangat tegas apabila melakukan tugasnya. Pengguguran yang dapat dilihat dari contoh ayat ini adalah pengguguran frasa nama sebagai subjek, di mana peguam itu telah diulang sebanyak 2 kali. Dan peluasan dengan kata hubung juga berlaku, di mana ayat ini menggunakan kata hubung apabila. Contoh yang ketiga adalah Abel seorang yang rajin. Abel seorang yang kuat tidur. Contoh ayat yang dapat dihasilkan adalah Abel seorang yang rajin tetapi kuat tidur, di mana proses penerbitan ayat yang berlaku adalah peluasan dengan kata hubung, yaitu kata hubung tetapi. Dalam menyiapkan tugasan 3, kami juga membuat rujukan melalui media elektronik dan media cetak. Antara media cetak yang kami gunakan adalah buku tata bahasa Dewan dan buku asas linguistik serta buku sintaksis dan morfologi. Bunga seroja di atas para jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.